Ya. Soal apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif sallallahu sirrah. Dan lagi beroleh mereka itu kerajaan dan karamah. Daripada para awliya illahi ta'ala. Allah Ta'ala berikan bagi mereka itu karamat yang besar. Bahawasanya daripada sya'nur raja, mana urusan raja itu luas segala tasarrufnya dan kehendaknya. Tasarruf dia, rentahan dia dan kehendak. Dan bahawasanya tiada ada yang demikian itu pada hakikatnya di dalam dunia ini melainkan bagi awliya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berikan rentahan yang begitu luas, dan bagi segala pilihan-pilihan Allah Ta'ala yang reda mereka itu akan qada'nya, dan mereka itu tidak ada komen apa yang telah melakukan terhadap diri dia, sehingga bala itu dirasakan nikmat untuk melipat para awliya hebat. Kemudian bermula laut dan darat dan segala bumi, bagi mereka itu satu qadam, dan satu kidam, satu qadamun, qadam langkah. Itu dipanggil ahlil khutwah. Dalam istilah sufi dipanggil ahlil khutwah. Orang yang langit apa ni, bumi ni langkah dan kejam mata dia orang pup sampai itu. Dan tanah dan batu bagi mereka itu emas dan perak. Ya, bagi mereka nak jadikan emas daripada tanah bila-bila masa dia doa pun berubah terus. Ya, satu orang wali bila dia keputusan makanan, dia ambil pasal, ya Allah kau segala-galanya ubahkanlah, pun tu kau dimakan, tak ada bayar-bayar. Tak ada bayar pun. Dia duduk makan apa, kun fayakun, apa dia nak je Tuhan jadikan. Itu maksud dia. Tu kun fayakun makam dia, bukan kun fayakun macam Tuhan itu lain. Tu hak pada taksir ni. Kun fayakun pada istilah dia apa dia nak aja. Ya. Tu lalu Tuhan perkenankan. Ya. Dia minta aja Tuhan perkenankan. Habis. Bermula laut dan darat dan segala bumi, bagi mereka itu satu qadam, satu langkah je. Dan tanah dan batu bagi mereka itu emas dan perak. Ya, dia boleh buat emas dengan batu dengan tanah dia boleh. Kalau kena kita habis dia buat perusahaan besar kilang tu kan. Kalau dia dapat ilmu ni habis. Ni dia tok imam besar ni. Siang malam dia buat emas. Yang ni bolehlah dijadikan oleh mereka itu emas dan perak. Seperti yang diriwayatkan bahawasanya si Ibrahim bin Adham radhiyallahu an, mendaki ia menumpang pada perahu orang, maka berkata baginya, ya, mallahun. Mallahun, tahu dia? Kemudi tu orang panggil apa? Tekong tu. Mallahun. Dia macam mallaun kan. Mallahun, itulah orang yang mengemudikan dia punya apa? Juru kemudi kapal tu, perahu tu, yang bawa tokek dia tu lah, pemandu dia. Arti dia panggilnya akan orang isi perahu tu. Tiada kami bawa akan seorang naik perahu serta kami melainkan dengan mengupah 1 dinar. Jangan nak naik tambang dia 1 dinar, tak ada tuan. Maka sembahyang Ibrahim bin Adham 2 rakaat, 1 salam, dan berkata ia, Allahumma
annahum qad sa'aluni ma laisa indi wa huwa indaka kasir. Allahumma ya Allah, annahum, bahawa mereka ni ya, senya telah meminta, qad sa'aluni, meminta akan daku, ma laisa indi, barang yang tak ada pada aku duit tak ada tu sen nak naik ni, ya Allah, maka berilah. Wa huwa indaka kasir, padahal di sisi engkau yang paling banyak segala-gala engkau punya, ya. Dia baca doa tu je, ya. Tuan-tuan kena baca doa tu. Duit ada tak baca, tekut-tekut. Duit kau banyak tak nak bayar tambang tu tinggalat. Ni betul-betul tak ada ni. Maka menjadilah segala pasir itu dinar, dan segala pasir kalau habis betul kau merah jadi emas, wang mawar tu peranjat orang. Maka mengambil ia daripadanya akan 1 dinar je, kita ambil banyak. Kalau kita macam dia kaut, oh inilah peluang tu kan. 1 dinar dia, dan memberi ia kepada malahun, dan naiklah ia ke perahu itu serta mereka itu. Ambil dia dah bayar naik, ya. Kita ambil kesempatan centonggu gitu, Muallim Haji Wahid, tiba-tiba tengah jalan, minyak habis. Dia suruh anak dia ambil air pagi, ambil air, nak bawa mana Muallim? Tangki minyak lah, dia kata. Tangki air minyak, tangki minyak lah, dia kata. Dia garang, bawa tangki minyak, start kereta bro, elok jalan. Tiba kapal minyak, dia berhenti. Dia tak ambil kesempatan, tidak tutup tangki minyak, kapal minyak semua tutup. Dia ambil air tuang. Itu di antara karamatul awliya, ya. Bila dia aksama, dia bersumpah, dia la abarra, lau aksama la abarra, Tuhan akan luluskan apa dia nak. Dan segala jin dan manusia dan binatang dan burung tersungkur sekaliannya bagi mereka itu, bukan tersangkar. Tersungkur makna semua tunduk. Man khafallah khafau kullu syai. Siapa yang berjaya membulatkan takut dia dengan Tuhan 360 darjah bulat, tak ada dengan lain, maka Tuhan pusing, makhluk gerun kat dia, ya. Dia punya nur haibah dia dengan Tuhan tu, habis makhluk pun tunduk. Waktu Rasulullah SAW ya, sebulan perjalanan tu nak berperang tu, dada orang kafir tu macam nak pecah, takut, tapi dia berperang terpaksa kan. Sebenarnya dia gerun dengan Rasulullah SAW tu. Sebulan perjalanan jauh, jarak jauh tu, dia berdegut takut. Tu power Rasulullah SAW ni hebat ni. 70 pula kekuatan lelaki lain. Dalam perang Khandak, bila nak buat gali parit Khandak tu, bertembun dengan batu kapal besar tu. Sahabat ramai hentak tak berganjak, Rasulullah datang tak sekali je, berkecai habis semuanya. Ya, ada habis semua kat Nabi tu, kekuatannya, zahirnya, batin semua tak lawi. Ya, itu hebatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Macam mimpi ni ada yang aku kedua di pondan dia nakut. Ya, saja semua sifat Muhammadiyah. Ya. Dan jin dan manusia dia binatang semua tunduk pada dia tu. Dan tiada menghendaki mereka itu akan suatu melainkan ada ia. Dia nak apa, dia lintas hati pun tuan tahu. Ya, dia niat dan tergerak je hati sab tuan bagi. Itu bawa atas dunia baru. Kena bahawasanya mereka itu tiada menghendaki mereka itu melainkan barang yang dikehendaki Allah Ta'ala. Ya, apa yang dia hendak tu semua tuan gerakkan dia. Itu dia duduk dalam keadaan istimewa Ta'ala bagi. Dan tiada takut mereka akan suatu. Satu orang wali dia bergembala dengan orang ramai, tiba-tiba dengar suara harimau, pontang-panting dia orang lari. Wali ni selamba. Dia tanya, Syekh, gimau dah dekat. Dia kata, aku malu dengan Allah. Nak letak takut aku pada gimau, malu aku. Takut aku hanya pada Ta'ala dia. Tu kalau tuan-tuan boleh tu, alhamdulillah. Hari tak takut, tapi kaki dah undul belakang. Ni kan benda kau boleh buat tuan-tuan ni. Ini adalah kurnia. Dia dapat kurnia ni bila biasanya dia telah asah betul-betul iman. Haddid basaral iman bil muraqabah. Ya, asah iman kamu dengan banyak muraqabah. Dan muraqabah kuat dia dengan Tuhan, hilang yang lain, hilang lain tak ada apa. Dia berlazat dengan Tuhan. Makhluk lain pun hormat ke dia. Kita makhluk lain tak hormat kita sebab kita tak kerti hormat Tuhan. Tuhan suruh buat sikit-sikit, yang dia larang kami suka lagi buat. Dia istiqamah pada benda yang dia larang. Kau boleh tunggu.
Alhamdulillah. Dan tiada takut mereka akan suatu jua pun daripada segala makhluk, dan takut akan mereka itu makhluk, tapi terbalik, makhluk gerun kat dia. Para wali-wali besar itu jauh kita rindu, dekat kita takut. Nak depan dengan dia tu macam nak pecah dada tu, gerun ni kan. Tapi kita sayang dekat dia. Tu antara wali-wali punya pakaian tadi. Dan tiada berkhidmat mereka itu akan seorang jua pun daripada makhluk. Ya, dia tiada berkhidmat mereka itu akan seorang jua pun daripada makhluk, dan berkhidmat akan mereka itu tiap-tiap barang yang lain daripada Allah. Mana dia tidak tunduk pada siapa pun, bahkan yang lain semua tunduk dekat dia. Iaitu kemuliaan yang Tuhan beri, nur ma'rifat kat dia. Seperti kata oleh Syekh Masyaikhuna As-Sayyid Mustafa Ibn Kamaluddin Al-Bukhra radhiyallahu anhu dalam wirid sahur. Apa dia kata? Abidun walakinnal muluka abiduhum wa indahum adhalahul kaunu khadiman. Abidun, hamba yang tahqiq. Abid mana hamba yang sebenar dengan sifat ubudiyah, kehambaan itu, iaitulah hamba Allah yang sebenarnya. Dan tetapi segala raja-raja itu diperhambakan oleh mereka itu. Raja tunduk kat dia. Dan orang yang menjadi hamba bagi mereka itu berkhidmat baginya segala kaum, segala kaum, segala makhluk. Sultan, dengar cerita dulu, ada riwayat untuk kenali tuan-tuan, bila Sultan datang ziarah kaum tuan-tuan, ya, dia bentangkan tikar bawah rumah, dia ajak Sultan, mengongkok Sultan masuk bawah. Mai tuanku, mai tuanku. Wah, tuanku masuk bawah rumah, masuk kan, kata rumah. Ya, bentangkan tikar je, Sultan duduk tu, bagi makan kuah pisang. Wah, bagus, sedap lah untuk guru kuah pisang. Dia masuk bawah rumah, ya, dan tuan-tuan kalau berani bawah rumah, ada sepak Sultan ni. Ya, pemandangan merah macam-macam, mengantuk kendali tikar mengkuang ni. Habis semua tunduk tuan. Itu kenali pergi pasar kan, berebut. Oh, yang menjaga tu bagi barang dia. Yang menjaga ikan, beri ikan, yang sayur, beri sayur. Oh, dia bagi je, kejap lagi, oh habis. Sekejap je lagi. Orang lain bila laku, dia pun habis. Ya, dia nak balik pula, teksi berebut-berebut, wah tu kenali. Dia kalau bawa dia terkenali yang itu je, hantar je ke mana. Oh, lagi pagi pakai petang, teksi dia penuh lagi balik. Ya, itu yang biasa berlaku. Sebab apa? Karamatul awliya. Allah bagi semua tu. Ya, Allah tunjukkan dia punya karaman. Semua makhluk tunduk. Kelebihan kat sini. Tapi dia tak adalah ambil kesempatan kan ni. Tentu ya, cara sederhana. Allah. Dan kata Syekhuna Al-Arif Billah Maulana Al-Syekh Siddiq Ibn Umar Khan Qaddasallahu sirrah, dia kata, bicarakan olehmu bahawasanya kepada hamba mereka itu berkhidmat baginya segala kaum, apalagi kepada mereka, ya. Dia kata min babil aula wa ahaqqu wa ajdaru. Maka di mana nisbah bagi segala raja-raja di dalam dunia ini dengan seunsur 1/10 daripada segala unsur martabatnya tiada sama. Dia bukan fikir ni makhluk alam lain Allah Taala bagi dia tasarruf. Kehebatan para aulia dengan syarat dia tunduk. Dia tunduk ke Tuhan, Tuhan pusing. Man khafallah, siapa gerun dengan Tuhan, kena bina sifat betul-betul hati dia gerun dengan Taala. Baru Tuhan bagi. Kalau tak nak gerun, ingat zikir pun malah jauh lagi. Ya. Kena banyak zikir dengan faham betul-betul menumpukan, baru dia ada gerun hati kita dengan dia. Situ banyak kelebihan juga. Tetapi perolehannya dan bahagian raja-raja di dalam dunia ini terlebih sedikit dan terlebih hina daripada yang demikian itu. Inilah yang diperolehi mereka itu, yakni para awliya Allah Ta'ala daripada kerajaan dunia, adapun kerajaan akhirat, maka itulah seperti firman-Nya, wa iza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Apabila engkau lihat di sana, sama mana di sana, summa mana kemudian dia mana sama di sana, yakni di akhirat, iaitu di dalam syurga, ya, nasai engkau lihat
akan nikmat yang amat banyak dan kerajaan yang amat besar. Itu setengah daripada apa? Diberikan pada para wali-wali Allah. Habis. Dan adakah lagi terlebih besar? Adalah lagi terlebih besar daripada barang yang telah mengatakan dalamnya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah lagi? Tak adalah. Itu yang paling besar. Akan bahawasnya iaitu, yakni di akhirat dalam syurga itu kerajaan yang amat besar. Ya, padahal engkau ketahui bahawasanya dunia ini sekaliannya sedikit dengan dibangsakan dengan akhirat. Mana kalau nisbah dengan akhirat, habis dunia tak ada harga. Dan berkekalannya pula, adalah hebat besar, kekal lah. Dunia tak ada harga. Kemudian habis pula, ya. Kiamat habis tu. Dan bahawasanya kekal daripada awalnya hingga akhirnya pula. Dan dia iaitulah sangat sedikit dan bahagian tiap-tiap seorang daripada kata ini amat sedikit pula. Seperti kata setengah daripada malaikat sehukama, ad-dunya aqallu minal qalili wa ashikuha adhallu minal dhalili. Ad-dunya aqallu minal qalili. Dunia tu aqallu, lebih sedikit, minal qalil. Bukan aqallu minal kasir. Lebih sedikit dari yang sedikit. Wa ashikuha adhallu minal dhalili. Yang asyik akan dia tadi azal, terlebih hina daripada yang paling hina. Itu dia. Letakkan ke apa dia? Asyik dengan Tuhan. Kalau tak asyik dengan dunia, dia hina, paling hina. Nak tahu orang paling hina daripada orang yang paling hina ialah orang yang memberikan keasyikan hati dia dengan dunia. Seronok dapat dunia, bahagia dapat dunia, senyum dia dapat duit. Dia dapat projek kaya-kaya, senyum menyandar dia, cerah muka dia. Ya, tarik sikit dia punya projek tu, kau tak kelip-kelip macam dia kata nak mampus tu. Ya, di dunia tak dapat terkelip-kelip, tak bodoh. Ya, dapat dunia cerah kan. Ya, ibadat langsung tak rasa apa, buat kan tak buat. Di sembahyang apa tak ada rasa. Selama di sembahyang apa rasa? Ada manis, tanya dia. Ada lazat, ya. Ke buat tu bertonyok buat, jangan tidak kan. Itulah. Tak nak kita bukan tak buat, kata buat kata bohong pula. Saya buat juga, semua orang buat. Lazah dia ada tak? Halawah dia ada tak? Dah berapa puluh tahun kita sembahyang. Kalau kita berniaga asyik rugi, tak untung-untung, kita pun pening kan. Tapi dia sembahyang tak pernah dapat sedap, tak ada pening pun. Sebab jiwa dia bukan jiwa rohani kan. Jiwa dia banyak jiwa jismani. Kepala otak dia jismani, pemikiran dia jismani, gerak semua jasad dia urus. Rohani dalam tu dia tak ambil kisah. Itulah taraf yang paling bahaya tu. Tuhan tu panggil apa? Azallu minaz zalili. Sehina-hina, sebangsat-bangsat daripada orang paling bangsat itulah orang. Orang yang apa? Asyik gilakan benda yang nak ditinggal, ya. Tak diajar, tak ada nabi suruh kejar dunia kan. Ada nabi-nabi tu? Ada. Mana nabi 25 nabi tu? Ataupun rasul 25 rasul, 25 nabi ke? Atau wali-wali ke? Barang siapa yang dapat menghimpun dunia sebanyak, maka jannatul firdauslah baginya. Ada. Dia bersiang malam dia kumpul, dan siapa dapat kumpul dunia paling banyak, dia paling hebat dalam syurga itu. Ada kan. Bahkan yang banyak itulah yang merengkik nak jawab besok. 500 tahun tuan-tuan. Dua-dua ni ahli syurga. Fakir miskin dengan orang kaya, siapa masuk dulu? Yang miskin masuk dulu. Berapa jarak? 500 tahun kan. Kalau satu hari akhirat 1000 tahun dunia macam mana? Tak terkira je kan. Dah lama dah duduk sana, dia bertiagi dia nak masuk. Habis kau nak act apa atas dunia dengan kaya, kau orang corot duduk belakang tu. Masuk syurga tu kalau masuk. Kau tak masuk lagi berat, ya. Orang kafir langsung tak masuk kan. Tuan. Dalam hadis Ihya dia kan, Allahumma ja'alni miskinan wa ahini miskinan. Macam boleh amin. Doa Nabi itu, Allahumma ahini miskin, ya Allah kau hidup aku sebagai orang miskin, dan kau matikan aku sebagai orang miskin. Itu doa Nabi SAW. Macam tuan-tuan nak amin tak? Tak bunyi amin. Takut dia nak amin kan lama. Ya, dengar miskin takut tuan-tuan. Itulah habis nak sampai ke Tuhan. Sebab minat kita dengan dunia banyak, bersakau kat dalam. Macam mana nur makrifat nak masuk? Ya. Orang miskin, orang yang dikaya, dia miskin pula ni.
Kau ni ilmu apa kau bawa itu? Wah, apa pembawa engkau ni? Tidak tahu tu ada Nabi ada ihya dia tadi. Tapi ada dua lah. Dia tafsir kok batin, mana miskin qalbi dia dengan Tuhan, fakir qalbi dia dengan Tuhan. Ni ada satu artikel ada kata ustaz tu, wah, dia cakap miskin, dia kaya gitu. Wah, dia suruh jadi miskin, dia kereta 3 biji. Macam-macam. Ya. Orang kata miskin qalban, qalbi kan. Sebab tuan nak tengok dalam tu. Ya. Sebab para awliya bagi tak ada hal. Tuan bagi kaya tak ada hal, tuan bagi miskin dia tak ada hal. Itu sifat dia mutamakin. Ya, ada para awliya peringkat zuhud dia elak, buat nak jaga. Tapi peringkat datang mungkin tak ada hal, dia parti daripada dia je. Ya, apa sebab kau nak lari pada dunia kalau hati kau dah dengan Tuhan? Oh, lagi dahsyat kalam dia ni. Tapi syarat hati kau sentiasa dengan dia. Kalau hati kau tak sentiasa dengan dia, kau bohong dia, awak cakap macam sufi. Rupanya sufi tiruan punya anda. Ada kan? Sebab penting kita apa? Tamkinkan kalbi kita dengan dia. Jangan putus zikir dengan dia, jangan putus. Dan minta dalam zikir itu kemanisan dan kemanjaan dengan Tuhan, sehingga dibukakan kemanisan, kejinakan dengan dia. Baru dia buka hijab. Dia buka hijab, tahulah kan ni betapa lazat insan dengan Tuhannya, ya. Jangan ambil insan mengambil lazat dengan insan, insan makhluk mengambil lazat dengan makhluk, itu tak sempurna akal. Orang yang berakal dia ambil kelazatan dengan tuan dia, bukan dengan abdi dia. Dan kita semua abdi, ya. Ambil dengan tuan dia baru dah sempurna mana. Bi falyafrahu, dengan aku naklah kamu gembira, kan. Wa bi zikri falyatana'am, dengan zikrullah kamu bernikmat. Betul. Mudah-mudahan menjadikan situ bermula dunia itu sedikit dari segala yang sedikit. Kalau sedikit daripada yang banyak, orang kata boleh tahan, ada lagi. Ini sikit dari yang sedikit, sikit lagi habis. Orang yang asyik dia akan dunia, asyik, kepala dia seronok pada datang dunia, bekerja berambat dia, terlebih hina daripada segala yang hina. Dan itulah taraf dia. Orang yang apa? Asyik ni apa? Sifatul qalbi, sifat dalam, bukan sifat luar. Asyik qalbi. Sebab tu jangan beri asyik kita dengan makhluk, beri asyik kita dengan Allah. Fa iza asyiqani wa asyiktuhu, rafatul hijab. Ya. Bila dia asyik dengan aku dan aku asyik, mana aku membalas keasyikan dia, maka aku buka hijab. Tu buka hijab tak ada apa kan. Dia masuklah alam makrifat, macam-macam pembukaan di sana ada. Tapi kena ada asyik dengan Tuhan. Asyik macam kan. Dia berjalan, dia duduk teringat, dia lebih dahsyat daripada perempuan gila kan, betina-betina dan gitulah. Dia duduk mana dia ingat kan. Yang ni asyik dengan Allah Ta'ala lagi dahsyat. Ya. Dia membakar keasyikan yang lain. Di situlah rahsia pembukaan demi pembukaan akan dibuka oleh Allah Ta'ala, ya. Baru tu zikir dengan asyik, itu minta dia. Selawat pun dengan asyik, dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baru dapat banyak pembukaan. Mudah-mudahan menjadikan Allah Ta'ala akan kami dan akan kamu daripada orang yang mempunyai syuhud, mana musyahadah qalbi dia Ta'ala, ya. Badan zikir kena guna syuhud. Apa makna zikir? Syuhudul mazkur. Itu makna zikir. Syuhudul mazkur. Kemudian wa hudurul qalbi ma Allah. Syuhudul mazkur wa dawamu syuhud. Wa dawamul hudur. Itu makna zikir. Syuhudul mazkur makna hati kita terus menumpu kepada yang disebut ila Ta'ala. Kemudian dawamul hudur, kekal kehadiran hati kita dengan Ta'ala. Baru dia akan dapat, ya. Pembersihan demi pembersihan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis. Mudah-mudahan akan menjadikan akan kami kita semua ni dan akan kamu daripada orang yang mempunyai syuhud dan minnah, mana kurniaan daripada Allah Ta'ala, dan daripada orang yang mempunyai rindu dan lazat. Tengok, rindu, lepas rindu lazat dia dapat, lepas rindu dan dengan keberkatan Habibullah Rasulullah SAW, Nabi besar kita Muhammad SAW, syafi'ul ummah, pemberi syafaat kepada seluruh ummah. Kemudian khatimatun, satu penutup ataupun penyudah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sayyidina wa Allahumma ighfir lana. Alhamdulillah. Apa dia nak ada khusus sikit?
Yang nak pergi umrah ni. Ada? Laki? Ada? Tak ada? Dia buat kursus sekejap Ustaz Mirul. Ya Karim.